إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin Jumat yang dirahmati dan dihormati sekalian. Terlebih dulu saya ingin memesan diri saya dan tuan-tuan sekalian supaya kita beriman kepada Allah dan kita bertakwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita meningkatkan kita kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang kita kasih kat Nabi, kita dikasihi dan Nabi kita diikuti pula. Bukan kita kasih Nabi cuma kita melaung-laungkan slogan kita, kata kita rawrak Nabi, tapi kita kena ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah melakukan dan mengadakan majlis zikra Rasulullah. Kita telah mengadakan kenuri Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu di antara cara kita kasih kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab berjanji, kalau kita tengok makna-makna dia mengandungi makna yang begitu api dan makna yang begitu dalam. Saya nak baca sikit ya di antara dua perangkap dalam kitab berjanji. Nabi kata apa? Bukan Nabi kata, ulama dia karang syair. Dia kata wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Dan Nabi sallallahu tu adalah sangat malu dan sangat rendah diri. Tu sifat Nabi. Kita kena ambil sifat Nabi mai pakai. Kita baca berjanji, makna dalam kitab berjanji tu. Orang kita lah jangan orang jantan tak malu, orang betina pun tak malu lah. Orang perempuan pun tak malu. Tapi Nabi SAW dalam satu hadis syama'il, sahabat cerita Nabi ini lebih malu daripada anak dara lagi. Dan apabila Nabi nampak perkara yang tak baik, muka Nabi ini nak masak dan muka Nabi ini tak elok. Apabila Nabi nampak orang buat maksiat ataupun orang yang deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Maulidur Rasul, sikit lagi tak berapa lama lagi kita nak tinggal pula bulan Maulud ni. Dan moga-moga kita dapat pengajaran semua bahawasa bulan Maulidur Rasul ni bukan hanya bulan Nabi beranak, tapi bulan Nabi meninggal dunia juga. Setengah orang tak tahu lagi, dia ingat kata bulan Maulid bulan Nabi beranak saja. Dah. Bulan Nabi mati. Dan Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, dia kata pada tanggal 12 Rabiul Awal Nabi meninggal puak kita, dan hari itulah Madinah ni kelab gelemak. Sehingga aku tak nampak kawan-kawan muka kawan aku. Nak apa kata Nabi mati ni, negeri Madinah kelam gelemak. Sehingga setengah sahabat mati. Dengar Nabi mati, setengah sahabat syok mati. Abdullah bin Unais. Dan Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar tak boleh buat apa. Orang panggil terkejut dengan berita Nabi wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal. Sebab orang kita kadang-kadang tahu kata Nabi beranak 12 bulan awal, tapi tak tahu kata Nabi mati pun bulan ni juga.
Allahu Akbar. Ada satu hari sebelum Nabi nak mati, kita tengok cerita Nabi, tak mana dia Nabi ambil berat dengan masalah sembahyang. Ada masa satu kali Siti Fatimah dia nampak Nabi ni dekat nak wafat. Siti Fatimah kata, wa karbata abah, wa karbata abah, wa karbata abah. Amoy, teruk-teruknya apa aku nak mati. Tu Nabi. Nabi nak mati ni teruk. Sehingga sahabat, Nabi suruh sahabat ambil air 7 timur, cerwak. Dengan sebab demam panah Nabi. Nabi mati dalam keadaan Nabi demam panah. Dan Siti Fatimah kata kat Nabi, amoy teruknya pak. Nabi kata apa? Laisa ba'di karbun. Lepas ni aku tak teruk dah. Sebab aku nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila Nabi nak mati tu, ingat tak? Nabi suruh sahabat 2 orang pegang sayap. Nabi nak pergi semayang jemaah sama dengan sahabat. Sebab rumah Nabi duduk dekat dengan masjid Nabi. Nabi tengok di tingkap, sahabat duduk nanti Nabi nak jadi imam. Nabi suruh sahabat ni kaki nak Nabi ni pergi semayang jemaah. Tapi kita lah ni sakit kaki sikit pun jadi bizui sikit pun tak pergi semayang. Jadi bizui sikit pun tak semayang dah. Sakit gigi sikit pun tak semayang dah. Tapi Nabi sakit bawa mati, Nabi tak pernah tinggal semayang. Allahu Akbar. Betapa besarnya teladan Nabi kepada kita semua. Maka dengan khutbah ni, boleh moga-moga kita dapat pengajaran sikit-sikit sebanyak. Itulah di antara kepentingan bulannya lahirnya Nabi SAW. Dan keistimewaan Nabi SAW ni, kalau kita umat Nabi ni, apa kuan pisik hak Nabi? Nabi ni orang mula-mula nak buka pintu syurga. Dan umat kita, umat Nabi Muhammad lah umat yang boleh masuk syurga dulu daripada umat lain. Allahu Akbar. Mana ada lagi kuan pisik. Kuan pisik lebih daripada kita jadi umat Muhammad sallallahu. Pada hari kiamat, banyak umat pergi jumpa kat Nabi, tapi Nabi lain kata apa? Nafsi, nafsi. Kau aku tak kira. Tuan tua. Tapi apabila kita pergi jumpa Nabi Muhammad, Nabi kata apa? Ummati, umatku. La ilaha illallah. Betapa kasihnya kita kepada Rasulullah. Betapa besarnya Nabi kasih kat kita. Tapi kita pernah tak kita kasih kat Nabi? Bukan sekadar kita melang-langkan berjanji saja kita kasih kat Nabi. Tapi sunnah Nabi kita kena terapkan dalam jiwa dan dalam praktikal kita sehari-hari. Saudara hadirin Jumaat rahmati Allah sekalian. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi semaya tahajud. Selepas Nabi semaya tahajud, sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari dengar Nabi baca ayat Quran sampai subuh. Dan Nabi teriak. Nabi angkat tangan, Nabi kata, umat aku. Aku kesiannya sikit lagi umat aku nak kena azab dalam neraka. Nabi baca ayat apa? In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi ulangkan ayat ni dan Nabi teriak. Nabi kesian ke umat kita semua ni, takut kita nak kena azab di neraka nanti. Allahu Akbar. Maka inilah di antara betapa besarnya Nabi kasih ke umat kita. Betapa banyak, betapa unggulnya, betapa mulianya Nabi kasih kat kita. Sebab itulah kita kena jaga. Kena jaga perasaan Nabi SAW. Jangan jadi kita ni apabila duduk hari kiamat, apabila kita nak pergi makan air Telaga Kausar, kita kena hamak. Ada satu hadis Abu Hurairah. Hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Nabi duduk nanti kita di Telaga Kausar. Lepas tu umat dia ni pergilah nak cari Nabi, nak pergi makan, minum air di Al-Kausar. Tapi malaikat hamak. Nabi kata, hamak buat apa umat aku? Malaikat kata, umat kau ni dia buat benda yang kau tak buat. Dia buat benda-benda plek-plek yang kau tak buat. Lepas bila kau mati ni plek-plek semua kubur kau lah. Buat macam-macam. Maka Nabi tak boleh tolong apa-apa kat kita. Sebab itulah, inilah di antara kelebihan. Sebab itulah, sidang hadirin Jumaat rahmati Allah sekalian, di antara contohnya, di antara tauladannya seorang sahabat kasih kat Nabi.
Kasih kat Nabi ni kita kena kasih lebih daripada kita kasih pak kita, lebih daripada kasih mak kita, lebih daripada kasih anak kita. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Seorang tu iman tak akan sempurna sehingga dia kasih aku lebih daripada pak dia, dan dia kasih aku lebih daripada anak dia, dan dia kasih aku lebih daripada manusia sejagat dan manusia seluruhnya. Allahu Akbar. Sebab itulah kita tengok nama Nabi disebut di mana-mana. Apabila kita dengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nama Nabi disamakan dengan nama Allah, Rasulullah. Dalam Al-Quran, Allah nak panggil Nabi, Allah tak panggil dengan nama Muhammad. Tapi dalam Nabi lain, Allah panggil Ya Zakaria, Ya Adam, Ya Yahya. Tu nak apa kata Nabi? Allah tak nak hikayat kat Nabi korang. Allah tak pernah panggil Ya Muhammad, tapi Allah panggil dengan tamneng Nabi, dua tamneng. Tamneng apa? Tamneng Rasul dengan tamneng Nabi. Apa ayat mana? Allah kata Ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilaik. Satu ayat lagi Ya ayyuhan Nabi balligh, Ya ayyuhan Nabi qul li azwajika wa banatik wal nisa'il mu'minin. Tengok Allah Taala hai kiat sadar korang, hai kiat tan Nabi korang. Lepas tu kita pada hari Jumaat ni kita memperbanyakkanlah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka di antara satu contoh lagi, di antara satu syair, satu klon sahabat Nabi, seorang nama dia Hassan bin Sabit. Dia kata apa? Dia kelih Nabi, dia kata Nabi ni paling segak. Dia kata wa ahsanu minka qattun lam tara aini wa ajbalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta ma tasha'u. Hassan bin Sabit dia puji kat Nabi. Dia puji kat Nabi, dia kata Nabi macam tu. Ni sahabat Nabi, dia buat bait syair, dia puji kat Nabi. Sebab tu yang kita baca Bazanji semua sejarah Nabi, tapi kita maklum kita tak tahu makna. Di antara satu makna lagi dalam kitab Bazanji dia kata apa? Tadi ni wa kana sallam syadidal haya' wa tawadhu. Dan satu lagi wa kana yakhsifuna alaih. Dan Nabi sallam jahit kasut ke diri. Jahit baju ke diri. Basuh pinggan ke diri. Buat kerja dapur ke diri. Tapi kan niyum ramah kita ni, kalau tok laki basuh pinggan, dia kata, tu tok laki tu takut kat bini. Laki basuh baju, tok laki tu takut kat bini. Tapi kan niyum hak Nabi tak. Kan niyum hak Nabi, Nabi nak tolong isteri dia bini buat masak. Tu orang panggil betapa romantiknya Nabi SAW dengan para isteri baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab itulah kita kena melaungkan rasa asa kita cinta kepada Nabi sallallahu. Sehingga ulama kata di antara adab kita nak panggil Nabi, kita panggil apa? Sayyidina. Apa Sayyidina? Makna dia penghulu puak kita, ketua puak kita semua. Kalau kita kata Sayyidina, apa Sayyidina? Ketua puak kita. Nabi ni pemuk korang. Sebab tu tengah ulama kata di antara korang adab si Amariyat, kalau kita panggil Nabi Sidnan Nabi. Sidnan Nabi. Banyak orang kita duk nasyid tu. Dia nasyid dia kata apa? Sidnan Nabi. Sidna tentu ulama kata makna dia anyik utat. Kita lebih katakan Nabi anyik utat. Sidnan Nabi. Allamah Yusuf As-Safti dalam kitab Syarah Ushmawi, Imam Madhab Maliki, dia kata tak boleh kita nak panggil Nabi Sidna. Sidna makna anyik utat, serigala, cincok, sunak cincok. Tak boleh panggil. Nak apa kita nak bagi adab kat Nabi tu. Jadi kita panggil Sayyidina, penghulu puak kita semua. Maka itulah di antara cara-cara kita nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ayat-ayat Quran banyak yang tunjuk tentang kelebihannya Nabi sallam. Banyak kita dengar tok khatib baca tentang sejarah Nabi. Tapi yang kita tak maunya kita apabila kita dengar sejarah Nabi, cerita-cerita yang mengawet, kita tak mau. Ada setengah-setengah ustaz lah, dia cerita kata apabila Nabi mati, ayah yang mani manyak Nabi itu naik ia diawat.
Apa jadi awat, turut mai jadi konmek, turut mai, lepas tu titik-titik tu jadi masjid. Hak ni mengarut, jangan percaya. Ustaz ada lah, ustaz Malaysia ada lah. Bawa cerita mengarut. Dalam cerita sejarah Nabi ni boleh kita nak cerita, tapi sekurangnya jangan ambil hadis mengarut, hadis maudhu'. Di antara hadis maudhu' apa lagi? Iaitu tentang sejarah apa? Sejarah bewak iman dengan Nabi. Hak ni Imam Az-Zahabi kata hadis ni hadis mengarut juga. Mungkin kita pernah dengar. Orang cerita kata ada satu kali orang Arab pergi jumpa Nabi, dia bawa bewak seekor. Bewak ni dog lah, dog land tali sai, dog Arab. Dia bawa bewak, apa tu? Nabi tanya, kau iman tak dengan aku? Arab kata, aku tak iman dengan kau. Lepas tu Nabi kata, kau tanya bewak kau tu. Iman tak iman? Lepas tu bewak tu mengucap, asyhadu an la ilaha illallah. Bewak beriman dengan Nabi dan mengucap. Ni ulama kata hadis muhur, bukan hadis sahih. Hadis sahih ulama banyak lagi. Apa hadis sahih? Mimbar ni teriak. Bila Nabi turun nak semayang, mimbar ni teriak. Teriak hunyi macam budak kecil. Lepas tu Nabi lumur, Nabi kata, lepas tu Nabi kesiar kat mimbar, lepas tu berhenti teriak dia. Tu hadis sahih. Pokok kayu salah kat Nabi, hadis sahih. Tai awat, tuduh Nabi, hadis sahih. Tapi jangan kita ambil hadis-hadis yang mengarut. Di antara satu lagi saya nak tegur pada khutbah saya, iaitu law ni banyak slogan-slogan, banyak apa panggil apa? Latih anak cucu Nabi. Di Malaysia banyak yang lah ada berlaku yang kata mari daripada apa Muhammad Amin Al-Idrisi ke, mengaku kata anak cucu Nabi Run yang 38. Semua tu mengarut. Nabi bukan suruh kita duk pi kucuk, duk pi haikiat anak cucu Nabi sampai kata pi banyak bekah apa pi tu belum mak tak. Tak ada. Sehingga Ibnu Hajar Haitami kata anak cucu Nabi ni kalau dia buat kena kitab Allah dan kena Quran hadis kita ikut. Tapi kalau dia bercanggah Quran hadis jangan ikut. Sebab tu di antaranya yang orang kita lah dalam Facebook banyak. Dia selfie lah buat jadi orang jantan segak, jangwit hitam apa semua, mengaku kata anak cucu Nabi. Ulama kata dah. Anak cucu Nabi bukan kita nak ambil show selfie lah tu, nak ambil angkit kening kat orang Pino ambil lesen. Tak ada. Sebab itulah ulama kata cerita ni kita tak percaya, tak apa. Tak percaya, tak apa. Tapi banyak orang kita duk pergi mengaku dan pergi percaya kata tu anak cucu Nabi. Bahkan ulama kata dia ni bukan ulama. Ngaji cokot mai ya. Ngaji cokot bukan ulama. Tapi anak cucu Nabi yang jadi ulama memang banyak lagi. Di antaranya Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Maulana Abi Hasan Nadwi, semua anak cucu Nabi yang jadi ulama. Patutlah kita jangan duk percaya sangat. Sebab itulah apa yang kita kena ikut adalah kita ikut Quran dan hadis. Anak cucu Nabi ni semuanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan maksum. Mereka puak Syiah saja dia percaya kata anak cucu Nabi maksum, tak ada dosa. Lepas itulah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah jelas anak cucu Nabi adalah macam kita semua. Cuma keistimewaan dia daripada keturunan Nabi SAW saja. Maka itulah di antara apa yang ada apa dakwa perkara ni, maka itu adalah di antara satu kesilapan yang sangat besar. Apabila kita mendakwa itu adalah daripada keturunan Nabi sallam, dia kita kena tahqiq, kalau kata betul tak betul daripada Nabi sungguh atau tidak. Maka itulah di antara isi kandungan khutbah yang boleh saya sampaikan kepada saudara supaya kita masing-masing ambil perhati dan kita ambil teladan daripada sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita jadikan sejarah Nabi adalah tauladan kepada kita. Sebagaimana Al-Quran dia kata laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sesungguhnya adalah pada diri Rasulullah itu adalah tauladan yang paling baik untuk orang yang nak kepada mengharap kepada Allah dan hari akhirat. Dan di antara hadis ayat yang paling akhir sekali yang dalam Al-Quran Allah Taala kata satu lagi, Allah kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kata telah datang kepada kau ni satu rasul min anfusikum daripada puak kau semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setengah qiraat, setengah orang baca Quran, alim ulama qiraat dia baca min anfasikum. Anfasikum maknanya min khairikum, daripada golongan paling baik daripada kamu. Azizun alaihi ma anittum. Dan Rasul ni dia apa? Dia kesiat kalau kita berat, lambat dalam agama. Dia tak mau kalau kita ni buat kerja, buat ibadat cara berat, cara tak payah, susah payah. Azizun alaihi harisun alaikum. Dan Nabi pula dia penhuang kita supaya kita buat ibadat dengan apa? Dengan cara senang. Raufur Rahim. Dan Nabi kita adalah bersifat kasih sayang kepada umatnya. Inilah di antara sifat-sifat Nabi dan ciri-ciri Nabi SAW. Maka dengan ringkasnya, saya mengatakan kita cinta Nabi bukan hanya cinta saja. Tapi Nabi itu bukan dicintai saja, tapi diikuti, ditauladani dengan sunnah beliau, sunnah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim.